أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehormati lagi dikasihi seluruh kepimpinan di surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dirahmati dan diberkati dan dapat kita bersama lagi. Malam ni kita membaca Tanbihul Ghafilin, yang mana kita nak melihat pesan dari seorang yang alim lagi soleh, yakni Abu Ali Syaki' bin Ibrahim Al-Balkhi. Malam ni kita nak tengok beberapa pesan dari Syaki' bin Ibrahim. Syaki' bin Ibrahim ni orang kaya, orang hebat dan juga orang yang soleh, lagi alim, tapi hidup sangat-sangat zuhud. Dan benda nombor satu dia paling rajin buat dalam hidup adalah ibadat dan juga menuntut ilmu. Ini Syaki' bin Ibrahim. Orang panggil dia dengan gelaran Si Tuli. Si Tuli ni kalau bahasa kita pekak. Si Tuli ataupun pekak. Sebab apa orang panggil dia Tuli, Si Tuli ataupun Si Pekak? Bukan sebab dia ni cacat pada pendengaran, bukan. Bukan dia kelainan upaya dia ni pekak azali, bukan. Tetapi dia ni dipanggil sebagai Si Tuli atau Si Pekak adalah kerana dia ni tak boleh dengar orang cakap benda tak elok, dia akan lari. Dan dia tak suka dengar benda-benda dosa dan kemaksiatan. Maka kalau dia dengar orang bercakap tentang benda dosa, dia lari. Dan juga dia sentiasa memelihara telinga dia daripada perkara-perkara bunyi ataupun kata-kata manusia yang tidak elok. Sebab tu orang panggil dia dengan gelaran Si Tuli ataupun Si Pekak. Abu Ali Syaki' bin Ibrahim Al-Balkhi. Satu orang yang berasal dari Khurasan. Baik. Apa cerita dia malam ni sampai kita nak dengar tentang Syaki' bin Ibrahim ni? Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh lihat pada kitab Tanbihul Ghafilin pada bab pertama selepas daripada muqaddimah pada bab ikhlas dan bersih hati. Baik. Suatu ketika Syaki' bin Ibrahim didatangi satu orang pemuda. Orang muda didatangi seorang pemuda, lalu pemuda ni dia kagum. Dia kagum dengan pemuda ni. Syaki' bin Ibrahim ni kagum dengan pemuda ni dan dia rasa teruja bila mana pemuda ni mai kepada dia. Pasal apa dia teruja? Sebab bila mana pemuda ni datang dalam keadaan meluru dan tergesa-gesa, lalu dia tanya, "Wahai Tuan Syaki', saya ni duduk dalam masyarakat. Saya ni duduk di tempat saya. Saya ni duduk di kawasan saya. Orang kata saya baik. Saya duduk di tempat saya, di kampung, di kawasan saya. Orang kata saya baik. Baiklah budak ni. Baiklah dia ni. Oh, bagus pemuda ni. Pemuda tu sangat bagus. Jadi bila mana orang sekeliling dia duk kata dia ni bagus,
maka dia rasa tak sedap dan tak seronok. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Syakir bin Ibrahim. Dia nak tanya, wahai Tuan Syakir bin Ibrahim, orang duk kata saya ni baik, jadi saya nak datang pada Tuan. Saya nak tanya, bila mana orang sebut saya baik, macam mana saya nak tahu saya ni betul orang baik? Jadi tu yang dia nak tanya. Macam mana saya nak tahu saya ni orang baik? Lagi satu sebelum saya sebut, kenapa Syakir bin Ibrahim teruja dengan pemuda tadi? Sebab kebiasaannya orang bila mana disebut dia baik ataupun kamu ni baik, maka kita seronok dan bangga diri. Oh, orang puji aku, ya memang saya baik. Kita seronok. Tapi dia teruja dengan pemuda ni sebab dia kata jarang aku jumpa orang macam ni. Kena puji takut. Disebut dia baik, dia rasa gelisah. Dia kata jarang aku jumpa orang macam ni. Sebab tu dia teruja dengan pemuda tadi. Kalau Syakir bin Ibrahim ni nanti kita akan baca, dia sebut tiga tanda ataupun tiga cara macam mana kamu nak tahu kamu ni adalah orang baik. Dan kalau kita tengok pesan daripada Imam Ghazali sebut, kalau kamu ni nak tahu kamu baik ataupun tidak, kamu kena ada 4 benda ni. Kalau 4 benda ni kamu lazimkan dan kamu buat dalam hidup kamu, maka ternyata benarlah kamu ni adalah orang baik. Sebelum tu kita baca dulu sekali lalu, apa dia pesan Imam Ghazali kalau nak tahu kita ni orang baik. Kata Imam Ghazali, hak nombor 1. Kalau kamu ni orang baik, kamu akan lupakan kejahatan orang pada kamu. Orang buat jahat pada kita banyak. Kecil ke besar ke, teruk ke tak teruk ke, sikit ke banyak ke, orang buat jahat pada kita banyak. Saya yakin tuan-tuan di ni semua ada orang pernah buat jahat pada diri tuan-tuan. Tapi kita buat tak tahu, kita buat tak kisah. Kita kata kalau layan bukan jadi apa pun. Kalau dendam lama-lama bukan jadi apa pun. Maka kita buat tak kisah, kita buat tak tahu. Kawan kita fitnah kita di tempat kerja, kita buat tak tahu. Ya biarlah dia kata. Kita maafkan, selesai masalah. Biarlah dia. Ada kadang-kadang kita duduk di kampung, duduk di taman, orang fitnah kita, kutuk kita. Sakit hati. Tapi biarlah, aku maafkan dia, mudah-mudahan dia tobat, selesai masalah aku dengan dia. Maka lupakanlah kesalahan orang pada kamu. 1. Yang kedua, ingat kesalahan kamu pada orang. Kita buat salah pada orang. Oh, kita ni orang buat jahat pada kita, kita marah. Tapi bila mana kita buat jahat pada orang, kita tak pernah marah pula diri kita. Jadi dia sebut di sini nombor 2, kalau betul kamu ni orang baik, kamu akan ingat kesalahan kamu pada orang sampai bila-bila. Jangan kita lupa pula. Memang betul kita dah minta maaf, orang tu dah maafkan kita, tapi kita kena simpan dalam fikiran dan hati kita ni, aku pernah buat jahat pada dia. Simpan sampai bila-bila. Supaya jangan buat pada orang lain dah. Yang ketiga, kalau betul kamu ni orang baik, lupakan kebaikan kamu pada orang. Kita buat baik pada orang, tolong orang, bagi manfaat pada orang, bersedekah, infak, bagi manfaat pada orang lain. Lupakan kebaikan kamu pada orang. Maka ni tanda kamu baik, nombor 3. Dan yang nombor 4, tanda kamu ni baik adalah bila mana kamu ingat kebaikan orang pada kamu. Sampai bila-bila. Walaupun sekecil mana kebaikan tersebut, walaupun dia tolong tuang air pada kita, kita kata takkan yang tu pernah ingat. Tetap kebaikan, ingatlah sampai bila-bila. Walaupun kita nak keluar pada pintu, dia tolong buka, dia tolong tahan. Kita keluar, dia tolong tahan pintu. Itu pun nama dia kebaikan. Ingat kebaikan orang pada kita sampai bila-bila. Jadi kalau betul kamu ni baik, kamu lupakan kesalahan orang pada kamu, ingat kesalahan kamu pada orang. Lupakan kebaikan kamu pada orang dan ingat kebaikan orang pada kamu. 4 benda ni maknanya betul lah kamu adalah orang baik. Okey, mari kita tengok pesan Syakir bin Ibrahim. Syakir bin Ibrahim bila mana pemuda tadi mai dia tanya, bagaimana dapat aku mengetahui bahawa aku adalah orang soleh? Maka Syakir bin Ibrahim pun menjawab,
Yang pertama, kata Syakir bin Ibrahim, tunjukkanlah rahsia kamu kepada orang soleh. Maka apabila mereka reda kepada itu, maka betullah engkau ini orang soleh. Dia kata, cuba hang cerita keaiban hang pada orang soleh. Cuba kamu cerita apa benda yang kamu simpan, apa benda yang kamu rahsiakan, apa benda yang kamu sorok. Kamu cerita pada orang soleh. Kalau dia reda dengan apa yang kamu cerita tu, maknanya kamu ni orang baik. Apa dia rahsia yang saya ada? Cubalah cerita. Apa dia rahsia yang saya ada? Cuba fikir apa benda yang kamu rahsiakan. Maka kita pun kata, oh baiklah, saya cerita. Kita pun jumpa orang soleh, kita cerita. Tuan, saya ni sepanjang hidup saya tak pernah kutuk orang. Tu je ke? Ada lagi. Apa lagi yang kamu rahsiakan? Saya ni, sejak saya akil baligh, saya tak pernah tinggal semayang malam. Oh, kamu rahsiakan benda tu? Ya, saya tak pernah cerita pada siapa-siapa. Inilah kali pertama saya cerita. Oh, tu rahsia lah tu. Yang kedua, semenjak saya baligh, saya tak pernah tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Oh, hebat. Lagi, rahsia saya seterusnya, sejak saya akil baligh, saya tak pernah tinggal solat duha. Oh, bagus ni. Lagi, saya tak pernah cerita pada siapa-siapa benda ni. Tapi saya cerita pada Tuan, sejak saya akil baligh, saya tak pernah tinggal bersedekah ketika mana saya mai solat subuh berjemaah. Oh, bagus. Bila kamu baligh? Semalam. Oh, baru semalam. Ingat lama dah. Oh, tapi tak, tu tambahan di ujung tu. Kita nak cerita yang tu, rahsia tu. Maknanya orang soleh tu kata, bagus dah, teruskan. Maknanya dia seronok dengan rahsia kita tu, maka betul lah kita ni orang baik. Tapi kalau kita cerita rahsia kita tu, orang soleh tadi marah kepada kita, dia tegur kita, dia tak reda dengan apa rahsia yang kita rahsiakan tu, maka belum lagi orang baik. Kita pun kata, Tuan, saya ada banyak rahsia nak cerita pada Tuan. Apa dia? Cuba cerita satu persatu. Rahsia pertama, tabung di masjid yang selalu digembar-gemburkan pecah tu, sayalah yang buat. Oh, kenapa kamu buat macam itu? Tak boleh macam itu. Maknanya dia tak seronok dah. Dia tak reda dah. Makanya yang tu rahsia, kamu tak baik tu. Saya ni ada rahsia nombor 2. Sepanjang saya hidup, saya asyik menipu je bulan Ramadan. Saya tak pernah sebenarnya puasa dalam bulan Ramadan walaupun satu hari. Tapi saya makan diam-diam. Saya duduk dalam bilik, saya makan. Saya bila mana orang tanya puasa ke tak, saya buat-buat letih, saya kata saya puasa. Saya tak pernah pun puasa. Jadi orang tu kata, tak boleh macam itu. Puasa tu wajib tu bulan Ramadan tu. Maka kamu kena ubah benda tu. Itu tak bagus, dosa tu. Maka dia tak reda. Makanya kamu ni belum masuk dalam golongan orang yang baik. Sebab tu Syakir bin Ibrahim kata, tunjukkan ataupun ceritakan rahsia kamu kepada orang soleh. Kalau dia reda dengan rahsia kamu, maka kamu ni betul lah orang baik. Itu satu. Yang kedua, dia belum masuk nombor 2 lagi, tapi dalam nombor 1 tadi ada yang kedua. 1/1/2. Ni yang nombor 2. Tadi kita cerita rahsia kita pada orang soleh. Tu tanda baik nombor 1. Tanda baik nombor 2 tetap dalam bab rahsia tadi adalah kita dapat rahsia orang. Ni pun tanda baik ataupun tidak. Kalau orang yang baik, dia dapat rahsia siapa-siapa, dia akan pegang sampai bila-bila, dia tak nak rahsia orang tu pergi pada orang lain, macamlah dia simpan rahsia dia sendiri. Itu tanda orang baik. Tapi kita ni bila mana dapat satu rahsia orang, berapa lama dia tahan? Kita simpan. Berapa lama? Kadang-kadang kita fikir kita simpan, padahal kita tak pernah simpan pun rahsia orang. Macam saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu. Saya buat contoh mudah. Ada orang mai pada kita, dia mengadu, dia punya masalah. Dia ni jenuh fikir habis cari dah siapa yang dia boleh cerita masalah dia. Sebab dia tak mau cerita pada sebarangan orang sebab rahsia.
Dia nak minta nasihat, benda ni aib dia, benda ni malu bagi dia, tapi dia terpaksa cari orang yang dia percaya untuk dia cerita supaya dapat nasihat. Kadang-kadang kita ni salah faham juga. Kita kata tak boleh, aib saya ni saya kena tutup, saya tak boleh cerita pada siapa-siapa. Dia ada tempat boleh cerita, tapi untuk beberapa sebab. Salah satunya untuk minta nasihat. Tapi kena cari orang yang betul lah. Kalau aib kita ni kita tak boleh cerita pada orang, walaupun nak minta nasihat, habis tu nak dapat nasihat macam mana? Pergi jumpa orang, tuan, saya ni ada masalah tuan, tolonglah saya tuan. Apa dia? Cuba cerita. Tapi saya tak boleh cerita. Sebab apa? Aib saya ni. Habis tu macam mana saya nak bagi nasihat benda tersebut? Dia ada lah masalah dia. Tapi tu saya nak minta nasihat tu. Apa dia masalah dia? Saya tak boleh cerita. Oh sudah, itu bergaduh tu. Dia boleh cerita kalau untuk minta nasihat, salah satunya adalah minta nasihat. Jadi dia pun cari kita, dia jumpa, dia sebut apa aib dan rahsia dia, maka dia minta kita nasihatkan pada dia jalan terbaik untuk selesaikan masalah tersebut. Maka dia pun cerita satu. Habis tu dia kata, macam mana saya nak buat ni? Boleh tak bagi nasihat pada saya? Kita pun kata, bagi saya 1 hari lah saya fikir. Saya nak fikir sekarang ni macam tak dapat buah fikiran ni. Boleh tak saya balik dulu fikir? Dia pun kata tak apalah tuan, ambil lah 2-3 hari fikir macam mana kan. Nanti kalau dah dapat jawapan nasihat, bagi tahu saya, WhatsApp ke call ke. Kita kata okey, beres. Jadi dia sebut pada kita sebut balik. Tapi tuan ingat tahu, tolong jangan cerita pada siapa-siapa rahsia saya tadi. Tolong jangan cerita pada siapa-siapa. Kita berdua aja cukup tu. Dia kata, oh awak takkan tak percaya saya ni jenis tak ambil tahu hal orang ni. Saya jenis cerita sini habis sini. Saya jenis tak cerita pada orang lain. Rahsia ni cukup kita berempat je tahu. Siapa pula berempat? Dia kata, awak seorang, saya 2, Rakib Atik, 4 lah dia kata. Oh boleh bergurau pula kat situ dia ni. Boleh tahan. Jadi baliklah, kawan ni pun tenang hati bila mana dengar kata ni tak cerita pada orang lain, ni tenang. Baik sungguh Haji ni. Bila balik ke rumah, sampai rumah tu, orang pukul 9 dah sampai rumah dah lepas main Aisyah. Dia pukul 10.30 baru sampai. Jadi orang rumah tanya, kemana bang? Biasa pukul 9 sampai rumah dah. Ini 10 suku sampai rumah ni pergi mana ni? Melencong tempat lain ni. Dia kata, dah orang nyembang dengan tu tadi. Mat tadi nyembang. Nyembang apa? Dia ada masalah. Masalah apa? Macam ni. Dia cerita satu. Habis dia cerita, dia kata, tapi itulah mat kata kat abang, jangan cerita pada orang lain. Abang simpan elok rahsia dia, tak cerita pada siapa-siapa. Baik tak abang? Abang memang baik, tak cerita pada siapa-siapa pun rahsia. Bagus abang ni. Padahal bini hang depan tu bukan orang. Dia dah cerita habis dah tu dekat rumah dia. Orang rumah dia pula cerita pada anak nombor 1, anak nombor 1 pula cerita pada anak nombor 2, anak nombor 2 cerita pula pada anak nombor 3. Tapi dia tak perasan pun yang dia dah buka rahsia orang tadi. Maka sini maknanya bukan orang baik. Bila mana dah disebut jangan cerita pada siapa-siapa, kita berdua cukup. Maka simpanlah benda tersebut sampai bila-bila. Tapi kita tak, kita buat tak kisah, kita lepaskan juga rahsia tersebut. Maka bila mana kita tak jaga rahsia orang sebaik mungkin, maka di situ bukan termasuk dalam golongan orang yang soleh seperti mana yang disebutkan oleh Syakir bin Ibrahim. Baik, itu nombor 1, rahsia. Kalau orang soleh reda dengan rahsia kamu, maka kamu orang soleh. Yang nombor 2, Syakir bin Ibrahim sebut pula pada pemuda tadi. Selepas daripada itu, yang kedua, jika kamu nak tahu kamu orang baik ataupun tidak, nombor 2, cuba tawarkan dunia kepada hati kamu. Kalau hati dapat tolak dan urus dengan baik, maka kamu adalah orang soleh. Ditawarkan dunia pada hati. Kalau dapat tolak ataupun urus dengan baik, maka kamu ni orang baik. Apa disebut tentang tolak dunia dengan baik dan juga urus dunia dengan baik? Maknanya memang hati ni sifat dia memang cinta kepada megah, kaya, hebat, tahta, dunia. Memang dia suka.
Tapi bila mana kesukaan itu datang, dia boleh kontrol hati dia tu supaya hati-hati memilih. Tengok halal ke haram. Boleh ke tak boleh. Ada syubhah ke? Ada makan harta orang ke? Ada buat khianat ke? Ada menipu ke? Tengok pada dunia yang sampai daripada apa-apa sudut tu, tengok ada boleh terima ke tak boleh. Maka bila mana dia boleh urus sebelum dia ambil tanpa fikir, maka ni nama dia orang baik. Tapi hari ni susah. Bila mana mai saja apa yang dia nak dalam hidup, dia datang rakus. Dia datang rakus. Kalau tuan-tuan di sini ada mengaji penawar bagi hati, dalam situ ada satu bab rakus terhadap makanan. Dia sebut kat situ, manusia ni bila mana dia makan banyak, dia jenis makan banyak, kenyang manjang, banyak dia punya musibah akan sampai. Salah satunya adalah membangkitkan nafsu itu sehingga membuak-buak, menjadikan dia ni manusia yang tamak lagi loba. Tamak haloba lah makna dia. Tamak dan juga dia jadi rakus. Bila mana nafsu membuak-buak, maka dia akan datang keinginan pada dunia, tahta dan wanita. Bila mana dia nak kepada benda tersebut, maka nafsu dah mula merajai diri, dia akan jadi orang yang dah tak kisah dah halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke, ambil sebab itu aku nak, dia kata. Oh, dia mai tahap tu, maka tak termasuk dah tu dalam golongan orang yang soleh tadi. Sebab dia tak kisah dah. Orang dah tegur dah, orang kata tak boleh ni buat macam ni, ni kira ada penindasan ni, tak boleh ada makan harta orang ni. Dia kata biar pi, ambil dulu nanti minta maaf. Dia kata biar pi, ambil dulu nanti minta maaf. Dia kata ambil pi, tak ada masalah pun, jalan pi lah. Dia kata janji kita dapat. Dia mai yang tu habis. Sebab tu dikata tadi, dapat tak dia urus dengan baik, ataupun dia boleh tolak dalam keadaan yang baik. Dia boleh tolak. Ditawarkan dunia pada hati, dia boleh tolak. Oh, ni bukan jalan-jalan orang boleh buat tu. Ditawarkan. Nak kata datang dunia ditolak pada hati, ambil benda contoh paling kecil jadilah. Tuan-tuan turun daripada kereta, terpijak duit RM10, nak ambil ke tinggal? Buka-buka pintu kereta, nak turun masuk ke surau, terpijak, tengok-tengok duit RM10 kertas atas jalan. Nak tinggal kan ambil? Dia kata tinggal bi, bukan saya punya. Itu kalau RM1. Cuba RM10. Cuba RM50. Cuba RM100. RM1 dia kata bukan saya punya ni, buat tak tahu, bukan saya punya, jangan ambil, haram. Mai RM10. Siapa punya duit jatuh ni? Jangan ambil, ni bukan aku punya. Mai RM50, dia kata ni kena ambil ni, kalau aku tak ambil nanti ada orang lain ambil. Mai RM100, dia kata ni aku punya ni. Halang hati kata bukan, tak, ni aku punya ni. Padahal tak pernah mai pun tempat tu, mana datang pula duit RM100 tu hang punya. Ambil tu, lepas tu pakailah, pergi beli makanan, pergi beli tu, pergi beli ni. Pernah ada orang tanya, dia kata kalau kita jumpa duit nak ambil ke? Nak biar situ. Jawapan dia ambil. Tadi Ustaz kata tak boleh ambil. Dah, jawapan dia ambil. Ambil, tuan-tuan, kalau turun pada situ, nampak, pergi ambil, bagi pada pengurusi. Suruh pengurusi war-warkan. Solat Jumaat ke, kuliah maghrib ni ke, war-warkan. Assalamualaikum tuan-tuan. Tadi sahabat kita ada jumpa duit di sekitar masjid ni, saya tak nak sebut jatuh di mana, berapa jumlah saya tak nak sebut. Tapi siapa ada kehilangan, jumpa saya. Kalau betul jatuh di mana, kalau betul jumlah dia, saya bagi. Itu cara dia, kena war-warkan. Ambil, takut orang kita tak ambil, orang lain pula ambil, itu diguna pula. Maka kita nampak ambil dan war-warkan. Supaya tuan dia tahu ada barang dia hilang. Tapi saya pesan lah, jangan sebut dia punya ciri-ciri spesifik, jangan sebut. Kalau tuan-tuan sebut ciri-ciri spesifik dia, memang semua orang datang mengaku. Assalamualaikum tuan-tuan, tadi ada siapa jatuh duit? Ada kawan kita jumpa betul-betul depan kedai yang gunting tu. Siapa ada jatuh ni? Duit RM100, nombor siri dia 57031423. Ada koyak sikit kat ujung. Semuanya ni. Siapa nanti main mengaku? Semua main mengaku tu. Dia tak boleh sebut ciri-ciri macam itu. Dia boleh sebut itu ya. Siapa ada jatuh duit, nanti main.
Kami jumpa di sekitar masjid, saya tak nak sebut di belah mana, jumlah dia pun saya tak nak sebut. Siapa ada betul-betul hilang, mai jumpa. Kalau betul, kita bagilah. Dia mesti tahu punya duit dia. Ni 100 jatuh. Saya keluar parking kereta sana, dia rasa dia ada. Saya hari tu semayang di satu surau. Semayang di satu surau. Semayang keluar kabut. Tu naik terus pergi kuliah. Kuliah. Habis mayang syak nak balik. Lepas tu tuan pengurusi buat pengumuman kat dalam. Dia kata, Assalamualaikum. Saya terlupa nak beritahu ni. Siapa ada hilang kunci kereta, mai jumpa. Saya kata, siapa pula hilang kunci kereta? Seluk-seluk poket tak ada. Kata, macam mana kunci kereta aku boleh jatuh? Fikir. Tak perasan langsung. Benar boleh jatuh. Lepas tu bila mana saya pergi, saya kata, Tuan, saya rasa kunci kereta saya tu. Betul ke? Dia kata, saya kata ni betul-betul selidik ni. Dia kata, betul ke? Dia sebut kereta apa? Saya pun kata, kereta sekian. Kunci kereta tu macam mana? Saya sebut sekian. Warna apa kunci kereta tu? Sekian. Betul ni? Oh, betul-betul tak mau bagi tu. Betul ni? Dia tunjuk. Betul? Betul. Dia saya kata. Tapi macam tu lah bagus. Dia kata, penceramah tak penceramah. Aku kena selidik betul-betul. Dia kata, itulah yang bagus. Ini betul. Kira dia bukan dia. Siapa pun selidik betul-betul. Yang tu bagus. Saya sampai hari ni ingat lagi. Betul-betul dia selidik. Betul ke? Dia kata, mula-mula kita main. Saya kata, kunci saya tu. Betul ke? Punya dia suspek saya tu. Sampai betul ke? Dia kata, 6 harkat dia tarik. Betul ke? Dia. Itu betul-betul tak percaya tu. Baik. Balik kepada perbincangan tadi. 8.26. Kita punya isyak lagi 8 minit. Baik. Nombor 2 tak masuk ini. Yang kedua, disebut tadi tawarkan dunia, dia dapat tolak dengan baik, maka kamu adalah orang soleh. Nombor 3. Tawarkan pula maut ke dalam hati kamu. Tawarkan maut. Sebut nak mati tak? Bila mana berani, maka betul kamu ni orang soleh. Tawarkan maut pada hati. Kalau kamu berani menghadapinya, maka kamu adalah orang soleh. Tapi saya sebut pada tuan-tuan, orang hari ni, siapa pun kita, dia bukan takut mati. Dia takut nak mati. Dia ada beza dua tu. Dia bukan takut mati sebab dia tahu setiap yang hidup pasti akan merasai mati, cuma tak tahu bila, di mana, bagaimana. Tu je dia tak tahu. Dia tak takut mati sebab dia tahu dah memang kehidupan akan berakhir dengan kematian. Bukan berakhir, dia berubah alam tu. Perubahan dia mati, maka berubah pergi ke alam barzah dan seterusnya berhijrah ke alam akhirat. Dia tak takut. Dia tak takut mati. Tapi yang dia takut nak mati. Apa dia takut mati? Apa dia takut nak mati? Takut nak mati ni, dia fikir banyak benda yang dia nak tinggalkan dan yang dia nak hadapi. Tu sebab tu dia takut nak mati. Yang dia nak tinggal ni, dia tengok rumah dia besar ni, kalau aku mati ni, siapa lah nak duduk rumah ni pula, dia fikir. Dia tengok dia punya perusahaan, company, syarikat dia besar. Ini kalau aku mati ni, siapa lah yang boleh ambil alih syarikat ni? Dia tengok pula anak-anak dia kecil lagi. Dia kata, kalau lah aku pergi ni, siapa lah nak jaga mereka ni? Dia tengok isteri dia, dia tengok suami dia. Kalau lah aku pergi ni, siapa lah nak jadi teman dia ni? Dia tengok kawan-kawan dia. Kalau aku pergi nanti tak ada orang buat gelak ketawa ni. Dia duk fikir tentang apa yang dia nak tinggalkan. Tapi semua tu pinjaman sementara. Dia duk fikir, tengok. Tu satu sebab dia takut. Yang kedua dia takut, apa yang dia akan hadapi. Belum lagi sampai alam akhirat. Bila mana terpisah saja nyawa daripada jasad, situ mudah dia fikir, apalah keadaan aku. Adakah aku berada dalam keadaan golongan yang macam Nabi sebut, cepatlah bawa aku. Ni orang yang baik. Dia akan kata, cepatlah, segerakan aku, hantar aku cepat. Sebab dia orang baik.
Tapi kalau orang jahat dia kata, nanti dulu, jangan hantar lagi, nanti dulu nak bawa aku pergi mana, nanti dulu. Tu kalau roh jahat. Makhluk ni semua boleh dengar. Roh tu berkata. Tapi yang tak boleh dengar dua, manusia dan jin. Dua tu tak boleh dengar. Kalau dua tu boleh dengar, habis. Dua tu tak boleh dengar. Dia akan kata cepat, cepat, cepat. Tapi kalau jahat dia kata nanti. Dia duk fikir, aduh mak aku ni hidup jahat ni, macam mana aku nak pergi ni. Satu hai dia fikir. Yang kedua pula dia fikir dalam kubur pula. Oh risau, macam mana ni dalam kubur ni. Sempit ni. Apa aku nak jawab ni. Atas dunia ni, oi, bolehlah aku menipu, aku bohong, aku pusing, boleh. Tapi dalam kubur ni apa aku nak jawab ni. Jahat-jahat kawan tu pun dia fikir dalam kubur apa nak buat. Kita ni perasan baik, tak pernah fikir pun dalam kubur apa nak jawab. Hak kawan tu ada fikir tu sembahyang, tidak puasa, tidak zakat, tak pernah bayar, hidup jahat. Tapi dia duk fikir bila mana dia nak tidur. Dalam kubur nanti macam mana aku nak jawab soalan malaikat. Dia duk fikir. Kita yang sembahyang setiap hari ni perasan baik. Dalam kubur nanti malaikat tanya, aku jawab je lah. Apa susah sangat. Relax je. Hak tu fikir, kita tak fikir. Malaikat tanya, kamu kenal Muhammad? Kamu kenal Muhammad? Kita kata, apa tak kenal pula. Itu kan kami punya Nabi Rasulullah tu. Boleh jawab macam tu, kira clear. Takut-takut tak boleh jawab. Takut-takut tak boleh jawab. Kenal Muhammad? Siapa dia tu? Takkan tak kenal? Tak kenal. Betul tak kenal? Tak pernah dengar. Atas dunia tiap-tiap hari dengar di mulut ni. Tapi macam mana sampai situ tak kenal pula? Rupa-rupanya banyak lagi dosa kita buat sampai tak boleh jawab soalan pertama dari malaikat. Apa pendapat kamu tentang Muhammad bin Abdullah? Maka ada boleh jawab, ada orang tak boleh jawab. Hafallah macam mana pun atas dunia, tapi yang jawab pada ketika itu adalah amalan. Tu yang kata tadi, dia tak berani sebab dia fikir macam mana aku nak jawab. Tu satu hai. Hai nombor satu, ketika mana nyawa berpisah dari jasad. Hai nombor dua, takut tu sebab dalam kubur. Hai nombor tiga, dibangkitkan di hadapan Allah. Pada hari pembalasan, bangkit ketika tu ditanya, jangan pergi mana-mana lagi, duduk depan ni dulu, nak tanya, wahai si Fulan bin si Fulan. Soalan yang popular atas dunia, tiap-tiap kuliah tuan-tuan dengar. Apa soalannya? Wahai si Fulan bin si Fulan ataupun Fulanah binti Fulanah. Soalan pertama. Jangan bergajak dulu kaki kamu, nak tanya dulu. Soalan pertama. Umur kamu dapat 65 tahun. Apa kamu buat? Saya 55 KWSP keluar. Lagi 10 tahun tu saya buat apa lagi 10 tahun tu? Itu atas dunia. Itu tak ada jawapan macam tu. 65 tahun kamu dapat. Apa kamu buat? Terketar-ketar nak jawab. Lepas tu ditanya pula, wahai si Fulan bin si Fulan, ilmu kamu banyak, kemana kamu manfaatkan? Dia kata, macam mana nak jawab ni? Soalan ketiga, harta kamu banyak, daripada mana dapat, kemana kamu belanjakan? Last soalan, anggota badan kamu, kemana kamu binasakan? Sudah, macam mana nak jawab ni? Dia fikir. Itu yang orang kata tadi. Pasal apa dia tak reda bila mana ditawarkan kematian ataupun maut dalam hati dia? Sebab dia takut dua tadi. Yang pertama, yang dia akan tinggalkan. Dan yang kedua, apa yang akan dia hadapi. Sebab tu dia takut. Cukup takut. Jadi kalau kamu ditawarkan maut ke dalam hati, maka kamu tidak berani menghadapinya, maka kamu belum lagi orang soleh. Jadi bila mana nak tahu soleh ataupun tidak, tiga tadilah. Rahsia disebut pada orang soleh. Yang kedua, ditawarkan dunia kepada hati kamu, kata Syakir bin Ibrahim. Dan yang ketiga, ditawarkan maut kepada hati kamu. Kalau kamu berani, kamu adalah orang soleh. Pemuda tu pun kata, terima kasih Tuhan, saya nak beransur pulang. Nanti, sebelum kamu beransur pulang, jika kamu betul orang baik,
Saya tambah satu lagi. Yang keempat. Apa dia pula tuan? Tadi kata 3. Satu lagi. Jika kamu betul orang baik, kamu dengarlah yang nombor 4. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pun nak dengar yang nombor 4, kita kena tunggu selepas laungan azan. Jangan ke mana-mana. Kembali seketika nanti. Alhamdulillah. Kita sambung sedikit lagi sebelum kita tutup. Berkenaan dengan perihal Syakir bin Ibrahim apabila ditanya oleh pemuda bagaimana dapat mengetahui bahawa saya adalah orang soleh. Sebab orang mengatakan bahawa saya orang soleh. Baik. Yang pertama rahsia, yang kedua dunia, dan yang ketiga namanya adalah maut. Jadi pemuda ni pun nak beransur pergi lepas dengar jawapan tadi. Bila mana nak beransur, Syakir bin Ibrahim kata, nanti, kejap, sebelum kamu beransur, jika betul kamu orang baik, ada satu lagi. Jadi dia kata, apa dia pula? Tadi kata 3, lepas tu ada lagi satu. Dia kata, wahai pemuda, jika ketiga-tiga tadi ada pada kamu, maka kamu sudah pun orang soleh. Tetapi sentiasalah berdoa kepada Allah supaya dijaga hati kamu, jangan sampai kamu ujub dan juga riak. Kerana apabila ada pada hati kamu ujub dan riak, tidak berguna kamu ada 3 benda tadi. Dia tutup pula dengan yang itu. Itu dia punya point utama tu. Dia ni rahsia dia cerita pada orang soleh, semua bagus-bagus, semua baik-baik. Lepas dia cerita tu dia bangga. Tengok aku dah cakap lah. Aku kalau cerita rahsia aku dekat orang soleh, semua mereka kata aku ni baik. Aku memang baik. Habis Lepas tu pula ditawarkan dunia dalam hati. Ditawarkan dunia dalam hati. Dia ni rasa macam tak berkenan lah pada dunia. Bila dia sebut tak berkenan pada dunia ni, datang pula iblis bisik di telinga, kamulah orang paling baik di Seri Kembangan ni. Sebab apa? Sebab di Seri Kembangan ni semua orang suka pada dunia. Kamu seorang je tak suka. Kami rasa kamu ni ahli syurga ni, maka duduk semua-semua sengih. Duduk dengar kuliah pun senyum. Siapa senyum? Saya rasa saya ni ahli syurga lah. Siapa pula? Ya, saya ni buat jahat tak benar. Saya ada rahsia pun, rahsia saya semua elok-elok. Lepas tu saya ni jenis dunia pun tak suka sangat. Ibadat pun buat elok. Saya rasa kalau tak dapat yang biasa-biasa, Firdaus rasa dia ni. Yakinnya kamu? Yakin sungguh ni? Senyum. Dia kata syurga dah saya ni. Rasa tak ada tempat lain ni, syurga dah ni. Habis Yang ketiga pula ditawarkan maut dalam hati dia, boleh kata bilalah nak pi aku ni, lambat sungguh loh. Bilalah nak pi. Hidup dunia ni macam tak ada apa, dan rasanya aku ni patut pi ke sana dah ni. Habis dah orang macam ni. Sebab tu dipesan tadi. Dia kata kalau 3 tadi ada dalam hati kamu, maka berhati-hatilah dan doalah pada Allah supaya dijaga hati kamu jangan sampai masuk riak dan ujub. Kerana apabila masuk kedua ini, maka bererti habislah amalan kamu rosak dan tidak bermakna lagi. Kena jaga benda tersebut. Sebab itu hari ini sebagai kesimpulan saya sebut pada tuan-tuan, apabila kita ni tiba-tiba perasan kita ni baik, tiba-tiba terasa kita ni baik, memang biasa berlaku dah benda ni. Bisikan-bisikan tu datang. Dia terasa kita baik, terasa kita hebat, terasa kita bagus. Cara nak ada orang menjerit. Cara kita nak potong bila mana terasa kita ni baik ada 3. Yang pertama, tuan-tuan cepat-cepat fikir yang kita ni ada silap. Kita rasa kita bagus, kita fikir apa kesilapan aku pernah buat. Bukan sengaja nak fikir kesilapan, tetapi bila mana kita fikir tu, dia akan potong sikit perasaan kita yang rasa hebat tu. Jadi potong sebelum dia sampai pada bangga pada diri sendiri. Yang kedua,
Bila mana kita ni perasaan kita baik, cara yang kedua dia adalah pergi fikir dan lihat siapa orang yang lebih baik pada kamu dalam bab yang sedang kamu fikir. Contoh kita kata, aku ni kuliah maghrib tak pernah tinggal ni. Maka cepat-cepat fikir. Tapi Haji tu lagi. Aku tak pernah tinggal satu hal. Dia tu tak pernah tinggal catat segala nota. Aku tak pernah tinggal dan nota tak pernah catat. Dia tak pernah tinggal dan bawa buku nota setiap kali datang. Macam tu cara nak potong dah. Dan yang ketiga, cara nak potong apabila kita ni perasaan kita baik, hak nombor 3 tadi. Ingat, bila mana pi sana, apa nak jawab di hadapan Tuhan. Kita dah perasan baik, aku ni bagus ni, nanti fikir dulu. Nanti aku ni bagus-bagus ni. Macam mana aku nak jawab di hadapan Tuhan? Adakah betul bagus seperti mana aku nak jawab nanti? Bagus betul macam mana aku di atas dunia? Yang tu kita fikir supaya kita nak potong kebaikan-kebaikan yang kita fikir rasa kita ni hebat, rasa kita bagus. Mudah-mudahan dapat kita lenturkan perasaan tersebut kerana berjaga-jaga daripada sifat riak, ujub dan juga membanggakan diri kepada diri sendiri. Berhati-hatilah. Jadi tuan-tuan kalau nak rujuk cerita tadi, boleh pergi ke kitab Tanbihul Ghafilin pada bab ikhlas dan bersih hati berkenaan dengan Abu Ali Syaki' bin Ibrahim Al-Balkhi menceritakan tentang bagaimana nak mengetahui kamu orang soleh pada seorang pemuda yang datang bertanya kepadanya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع alim. Ya Allah, andai ada dalam majlis ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Andai ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Andai ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Andai ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari bala, wabak, bencana, khususnya yang utama kejahatan jin dan manusia. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat riak. Peliharalah hati kami daripada sifat-sifat yang dapat merosakkan amalan kami. Jauhkan kami daripada perbalahan, pertengkaran, perpecahan dan juga permusuhan. Ya Allah, pakaikanlah kami dengan akhlak yang baik lagi cantik. Jadikanlah kami golongan yang sentiasa mendatangi majlis ilmu. Dan jadikanlah kami golongan yang sentiasa mengimarahkan rumahmu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.